Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid tahun 3. Selamat datang ke kelas sains cikgu. Hari ini kita akan mempelajari tentang satu pokok pelbagai cara pembiakan. Okey, kita imbas kembali tentang cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Ada 6 cara pembiakan tumbuhan. Okey, ini pokok apa ni? Ini adalah pokok paku pakis. Bagaimana cara dia membiak? Okey, awak tengok ada bintik-bintik kecil tu, itu adalah spora. Okey, cara pembiakan dia adalah spora. Okey, namakan pokok ini. Ini adalah pokok tomato. Bagaimanakah cara pokok tomato ni membiak? Melalui biji benih. Okey, namakan pokok ini. Ini adalah pokok lidah jin. Bagaimanakah ia membiak? Ia membiak melalui daun. Okey, namakan pokok ini. Ini adalah pokok pisang. Bagaimanakah cara dia membiak? Awak tengok kat tepi-tepi tu adalah anak pokok. Okey, anak pokok yang tumbuh di sekeliling pokok induk. Okey, seterusnya. Apakah pokok ini? Ini adalah pokok bawang. Bagaimanakah pokok bawang ini membiak? Melalui batang bawah tanah. Okey, bawang itu awak tanam cucuk dalam tanah. Okey, seterusnya ini batang apa ni? Tahu tak ini batang apa? Ini adalah batang ubi kayu. Okey, pokok ubi kayu. Bagaimana ia membiak? Melalui keratan batang. Okey, hari ini kita akan mempelajari satu pokok pelbagai cara pembiakan. Okey, ada satu pokok tu dia mempunyai lebih daripada satu cara pembiakan. Ada 2 cara pembiakan. Okey, kita tengok pokok apa ni? Ini adalah pokok kangkung. Okey, pokok kangkung ini boleh membiak melalui 2 cara. Okey, cara yang pertama ialah melalui biji benih. Okey, ini biji benih kangkung. Dan satu lagi melalui keratan batang. Okey, keratan batang awak cucuk dia ke dalam tanah dan boleh menghasilkan pokok yang baru. Okey, ini ubi apa ni yang berwarna oranye ni? Ini adalah ubi keledek. Okey, bagaimanakah cara ubi keledek ini membiak? Okey, ada 2 cara, iaitu pertama melalui batang bawah tanah. Yang kedua melalui keratan batang. Okey. Jadi kangkung boleh membiak melalui 2 cara, iaitu biji benih dan keratan batang. Manakala ubi keledek pun mempunyai 2 cara pembiakan melalui batang bawah tanah dan juga keratan batang. Okey. Ini pokok apa? Pernah tak awak nampak pokok ini? Ini adalah pokok selasih. Okey, pokok selasih ini boleh membiak melalui 2 cara juga. Yang pertama melalui biji benih. Okey, ini adalah biji benih pokok selasih. Dan boleh membiak melalui keratan batang. Okey. Hari ini kita tengok buku teks muka surat 76. Ini adalah projek awak. Okey. Projek sains awak rujuk buku teks muka surat 76. Okey. Mari uji cara pembiakan kangkung. Okey, projek ini cikgu bagi tempoh selama sebulan dari hari ini. Okey, kalau boleh siapkan lebih awal lagi bagus. Okey, cara dia pertama awak kena sediakan alat dan bahan. Okey, biji benih kangkung boleh beli dekat kedai. Keratan batang kangkung yang ada akar, yang tak ada akar pun boleh juga. Okey, dia akan tumbuh akar nanti. Okey, botol plastik, tanah dan air. Okey, awak tuliskan alat dan bahan ini ke dalam buku latihan awak. Okey, perlu tuliskan alat dan bahan dan juga tuliskan kaedah dia nanti pun awak kena tulis ke dalam buku latihan. Okey, langkah-langkah ni kena tulis dalam buku latihan. Okey, yang pertama kaedah keratan batang. Okey, rendamkan keratan batang kangkung berakar ke dalam botol plastik berisi air. Kemudian yang kedua, perhatikan pertumbuhan pucuk setiap hari. Okey, awak kena tengok ada tak pucuk dia pada setiap hari. Okey, kemudian awak kena gambar.
Okey, gambarkan sewaktu awak menanam tu, awak gambar, kemudian gambarkan, kemudian gambar kalau ada pucuk tumbuh, awak kena gambar lagi sekali. Okey, kaedah biji benih pula. Okey, semaikan biji benih ke dalam botol plastik berisi tanah. Okey, awak tabur biji benih tu atas tanah dan tutup dengan nipis saja tanah. Okey. Kemudian kedua, siram setiap hari. Kemudian ketiga, perhatikan pertumbuhan pucuk setiap hari. Okey, awak kena ambil gambar sewaktu awak tanam, tabur biji benih tu. Dan yang kedua, sewaktu ada pucuk tumbuh tu, awak kena ambil gambar lagi sekali. Jadi awak kena ada 2 gambar untuk setiap kaedah. Okey, jangan lupa untuk tulis kaedah ini ke dalam buku latihan awak. Okey, kemudian awak kena rekodkan pemerhatian ke dalam jadual seperti jadual A tu. Awak buat jadual ini ke dalam buku latihan dan awak kena rekod sama ada ke tidak pertumbuhan pucuk untuk kaedah keratan batang dan juga kaedah biji benih. Okey, kemudian awak jawab soalan ini, adakah pokok kangkung boleh membiak lebih daripada satu cara? Okey, ada tak dia boleh membiak lebih satu cara? Kemudian awak kena jelaskan ataupun beri penerangan. Okey, jangan lupa untuk buat projek ini. Kita bagi tempoh 1 bulan untuk awak siapkan projek ini. Okey. Jadi untuk aktiviti pada hari ini, buku aktiviti muka surat 46, ini latihan yang awak perlu buat pada hari ini. Okey, cari tumbuh-tumbuhan pada petak tersebut. Kemudian nombor 2, rekodkan 6. Okey, ada 6 jenis tumbuh-tumbuhan yang dikenal pasti ke dalam jadual di bawah dan tandakan tik pada cara pembiakannya. Kita tengok petunjuk untuk pembiakan. Cara pembiakan pertama, keratan batang, nombor 1. Nombor 2, daun. 3, anak pokok. 4, biji benih. 5, batang bawah tanah. 6, spora. Okey, kemudian awak namakan pokok. Okey, contohnya lidah jin. Okey, namakan pokok yang awak jumpa dekat petak tu, lidah jin. Kemudian tikkan cara pembiakan. Lidah jin, cara pembiakan ni apa? Melalui daun. Jadi awak tik nombor 2. Kemudian awak jawab soalan nombor 3 berdasarkan jadual di atas. Namakan tumbuh-tumbuhan yang mempunyai lebih daripada satu cara untuk membiak. Okey. Buku aktiviti muka surat 50 pula. Ini adalah latihan buku aktiviti muka surat 50. Awak kena baca alat dan bahan. Bacakan langkah-langkah untuk membiakkan pokok keledek. Ada 2, iaitu pertama cara keratan batang, yang kedua cara batang bawah tanah. Okey, awak bacakan ke semua ini latihan ini, mari uji ini pada cara pembiakan pokok keledek. Okey, kemudian muka surat 51. Okey, awak kena rekodkan pertumbuhan pokok ubi keledek dalam jadual di bawah. Ada ke tidak pertumbuhan pucuk kalau melalui keratan batang dan juga melalui batang bawah tanah. Tadi cikgu dah cakap kan, pokok ubi keledek boleh membiak melalui 2 cara kan. Jadi awak tandakan pada jadual tersebut. Kemudian jawab soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4. Okey, awak kena baca betul-betul dan jawabkan soalan tersebut. Okey, terima kasih. Cikgu harap awak boleh siapkan latihan pada buku aktiviti pada hari ini dan projek sains. Okey, awak boleh cikgu bagi tempoh masa 1 bulan untuk siapkan projek sains awak. Okey, kalau tak faham boleh tanya dengan cikgu.